Merdeka! Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama Kak Eli Arifin. Yap, kita akan berkongsi tentang sejarah. Ini dia subjek yang kita akan belajar hari ini, iaitu sejarah langkah pembentukan Malaysia. Tapi sebelum itu, kita nak berkenalan dengan cikgu yang akan mengajar kita hari-hari ini sama-sama teroka subjek sejarah ini, iaitu Cikgu Rosmini. Apa khabar cikgu? Berkhabar baik. Assalamualaikum, Ali. Waalaikumsalam. Cantik baju cikgu hari ini. Ini adalah tema cikgu hari ini, iaitu langkah pembentukan Malaysia. Ya, ini baju buat sendiri cikgu? Baju ni cikgu tempah, tudung ni cikgu cuma sangkut je. Wah, tapi sangat kreatif cikgu. Okey, hari ini kita akan kata belajar lebih tentang Malaysia. Bagaimana Malaysia dibentuk pada asalnya. Begitu cikgu? Betul. Tapi sebelum itu, kita nak berkongsi sedikit dengan adik-adik sedang menonton sekarang ini tentang SOP. Macam biasa, kita kena jaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan sama-sama kita membantu menurunkan kes setiap hari, ya cikgu ya? Ya, betul, Ali. Okey, nampaknya kita tidak berdua. Kita ada murid-murid dalam talian juga. Ya, Ali. Okey, mungkin cikgu boleh berkenalan ataupun kenalkan askar-askar comel cikgu ni. Okey, baik. Baik, bersama-sama dengan cikgu ialah anak-anak murid cikgu dari SMK Bandar Baru Bangi. Hai semua. Hai. Okey, cikgu perkenalkan 6 anak murid cikgu. Okey, setiap Dan seorang. cikgu minta mereka perkenalkan diri mereka sendiri. Okey, silakan. Bermula dengan Amira. Silakan Amira. Hai semua, saya Amira dari Tingkatan 5 Harmoni. Saya sangat gembira kerana berpeluang sekali lagi datang ke Didik TV hari ini. Hai semua. Hai, okey seterusnya. Okey, seterusnya Afiq. Silakan Afiq. Hai semua, saya Afiq, pelajar dari 5 Bakti, Bel Aliansi Skuter. Saya dan rakan-rakan tak sabar nak mengikuti pelajaran kita di Didik TV hari ini. Okey, terima kasih. Saya suka kerusi dia. Ya. Warna merah jambu. Okey, seterusnya. Ya. Silakan Husnina. Hai semua, saya Sina dari kelas 5 Moni. Saya mengambil jurusan seni visual dan tasawuf. Selamat berkenalan. Silakan Abid. Habib, okey tak tu? Suara Habib tak dengar sangat lah. Cuba Habib tolong buka apa tu? Headphone punya kabel tu. Perjuangan rakyat, pemimpin seiring, sejahtera negara, bumi merdeka. Nama diberi Muhammad Habib Firdaus. Boleh panggil saya Habib. Hai, salam perkenalan. Okey. Terima kasih. Hai cikgu, Habib. kita Ya. dengar Habib punya pantun separuh je. Boleh tak kita dengar lagi sekali? Oh ya, silakan Abid. saya tak Nampak tak puas. jelas Abid? Okey, tadi ada gangguan. Silakan Abid. Action. Okey. Hai, perjuangan rakyat, pemimpin seiring, sejahtera negara, bumi merdeka. Nama diberi Muhammad Habib Firdaus. Boleh panggil saya Abid. Hai, salam perkenalan. Abid sebenarnya berseloka. Oh, berseloka. Okey, baik, kita perkenalkan dengan anak murid cikgu yang seterusnya iaitu Daniel. Hai semua, saya Muhammad Daniel Ashraf. Saya pelajar dari 5 Bakti, mengambil jurusan grafik komunikasi teknikal. Saya gembira diberi peluang sekali lagi berada di dalam Didik TV. Tonton juga, nota jangan lupa dibuat. Dengar tu anak-anak murid semua yang berada di
kaca TV untuk calon-calon SPM, Abid dah pesan supaya mencatat nota yang cikgu akan ajar pada hari ini. Terima kasih Daniel. Okey, dan anak murid cikgu yang ke-6 iaitu Mawadah. Silakan Mawadah. Hai semua, saya Mawadah dari Lima Damai. Saya ambil jurusan Perniagaan dan Seni Visual. Hai. Hai. Ya, untuk pengetahuan Ellie, anak-anak murid cikgu adalah daripada 3 kelas yang berbeza. Oh, ya. okey. Ini semua umur berapa cikgu? Mereka adalah calon SPM tahun 2021, tingkatan 5. Good luck. Okey, cikgu, itu yang askar-askar comel yang sama-sama akan belajar dengan kita teroka subjek kita hari ini, okey? Ya. Tapi cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran, saya nak minta izin untuk pakai sanitasi. Cikgu boleh beri kat sebelah? Okey. Kita kena jaga penjagaan sosial. Silakan cikgu. Okey. Dan okey cikgu, saya nak tanya berdasarkan VT yang kita tonton tadi tu, mungkin cikgu nak kongsikan sedikit tentang pembentukan Malaysia yang kita saksikan tadi. Ya, baik. Tadi sebelum sesi pengajaran dan sebelum cikgu memulakan pengajaran, cikgu ada menayangkan set induksi. Ya? Dan set induksi itu adalah merupakan induksi yang berkaitan dengan satu bab ataupun satu subtopik yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, cikgu nak buka kepada anak-anak murid cikgu yang berada di skrin. Okey, apakah agaknya tajuk pengajaran yang cikgu akan mengajar pada hari ini? Silakan. Cikgu boleh Ya, Afiq. Silakan Afiq. Pemimpin negara kita sanjungi. Kemakmuran negara jangan dipersia. Tema pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Oh, Afiq, cikgu terkejut tadi. Ingat tajuk apa Afiq nak bagi? Rupanya Afiq berpantun sebelum Afiq mengemukakan bab yang akan cikgu kemukakan pada hari ini. Terima kasih Afiq. Baik, boleh cikgu mulakan pengajaran? Boleh, tapi sebelum tu kita nak rehat dulu, boleh cikgu? Oh ya, okey. Kita ambil nafas dulu. Okey. Cikgu nak minum air pun boleh, rehat kejap lagi. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, kesepakatan penting bagi mewujudkan kestabilan negara dan kemerdekaan daripada kuasa luar, sekaligus membolehkan proses pembangunan dan pemodenan dilakukan dengan jayanya. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin dekat sini dan juga Cikgu Rosmini. Hari ini kita sama-sama pakai baju biru cikgu. Melambangkan orang kata antara warna-warna dalam bendera Malaysia juga. Betul cikgu? Ya. Baik, dan dalam talian juga bersama dengan kita adalah murid-murid dari Sekolah Bendaharaan Kebangsaan Bandar Baru Bangi Selangor. Ini semua calon-calon SPM ni cikgu? Ya, mereka adalah calon SPM tahun 2021. Wow, menarik sekali. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, saya nak tanya cikgu, kat kiri kanan kita ni ada bot-bot yang menarik berkenaan dengan fakta-fakta Malaysia. Baik, terima kasih Ellie. Baik, ingin cikgu perkenalkan ya. Ini adalah merupakan bahan-bahan PDP. Boleh cikgu bergerak? Boleh, silakan cikgu. Okey. Ini adalah bahan-bahan PDP yang cikgu peroleh daripada mana cikgu? Daripada unit pendidikan Arkib. Okey. Iaitu merupakan sebuah unit di Arkib Negara Malaysia yang berkongsi tentang bahan-bahan BBM untuk pendidikan. Ya, dan cikgu peroleh daripada unit pendidikan Arkib. Di mana Arkib Negara Malaysia telah menyediakan bantu cikgu untuk bahan-bahan PDP dan juga bahan bantu mengajar cikgu pada hari ini. Okey. Dan ini adalah merupakan satu bahan yang special sebenarnya. Ya, dipanggil high impact gambar. Ya, dan cikgu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Encik Al-Jurjani bin Abdul Rashid ya, Ketua Unit Arkib Pendidikan Arkib Negara Malaysia. Okey, baik. Okey, cikgu rasa cikgu boleh mulakan pengajaran? Boleh cikgu, baik, silakan. terima kasih. Ya kan, kiri ni pun sama cikgu ya? Ya, sama juga. Ini adalah kedua-duanya bahan yang cikgu peroleh daripada Arkib Negara Malaysia. Baik, cikgu pergi kepada pengajaran yang cikgu akan mengajar pada hari ini. Baik, cikgu akan sentuh
Tekan bawah cikgu. Okey. Boleh? Mari saya cuba cikgu tak atas Okey. ni. Tu? Okey, baik. Kita kan ada penjarakan sosial cikgu. Oh, ya, minta maaf. Tak apa. Baik. Tajuk yang akan cikgu mengajar pada hari ini adalah tajuk 13 iaitu pembentukan Malaysia, yang mana cikgu akan sentuh tentang SK 13.1 iaitu gagasan pembentukan Malaysia. Di mana hasil pembelajaran yang anak-anak murid akan peroleh, hasil daripada pengajaran hari ini, anak-anak akan dapat menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey? Dan nilai ataupun elemen kewarganegaraan dan juga nilai civic yang anak-anak akan peroleh ialah menjelaskan kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara. Okey. Okey, kemudian ini adalah buku teks kita dan cikgu minta anak-anak murid membuka buku teks muka surat 98 untuk bab 5 iaitu subtopik 5.4. Okey. Baik, ini adalah merupakan bab 5 iaitu pembentukan Malaysia yang kita akan lihat di sini, di mana ini adalah merupakan satu kesinambungan daripada sebuah pembentukan yang telah menggabungkan 11 buah negeri di Semenanjung, 2 di Kepulauan Borneo iaitu Sabah dan juga Sarawak, dan juga satu wilayah persekutuan membentuk 14 negeri di Malaysia. Kemudian baik. Tekan bawah tak apa cikgu. Okay. Biasa kita suka main. Baik. Cikgu terus masuk kepada 5.4 iaitu langkah pembentukan Malaysia. Baik. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan ianya mendapat sokongan majoriti daripada ahli dewan. Dan sokongan inilah yang membolehkan kerajaan persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu kerajaan persekutuan Tanah Melayu menggerakkan satu usaha untuk membentuk satu pembentukan gagasan Malaysia ini. Dan pelbagai caralah dilakukan untuk merealisasikan usaha pembentukan Malaysia ini. Dan kita nampak papan yang cikgu PowerPoint yang cikgu sediakan ini ialah 6 langkah pembentukan Malaysia bermula daripada siri lawatan. Langkah yang kedua ialah pembentukan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Kemudian berlakunya referendum di Singapura, kemudian rundingan London dan pembentukan Suruhanjaya Kobok, dan langkah yang keenam ialah jawatan kuasa antara kerajaan. Ya. Saya dah lama tak dengar kobok ni cikgu, zaman saya sekolah dulu. Okey, baik. Jom kita pergi kepada siri lawatan, iaitu langkah yang pertama. Okey, baik. Bermula daripada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sarawak dan juga Brunei. Okey, dan tujuannya apa? Adalah untuk meninjau pandangan pemimpin tempatan untuk menerangkan juga usaha untuk pembentukan sebuah gagasan Malaysia. Dan yang kedua, tahun yang berikutnya iaitu pada Ogos 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengadakan lawatan ke Sarawak dan juga ke Sabah. Dan inilah yang merupakan lawatan di mana Persekutuan Tanah Melayu telah mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan juga pemimpin Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Dan kita nampak lawatan ini adalah bertujuan untuk supaya pemimpin-pemimpin Sarawak dan juga Sabah melihat akan perkembangan dan meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Dan inilah lawatan yang diatur oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Dua pemimpin yang terlibat iaitu wakil daripada Sarawak iaitu Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan juga Temenggung Jugah Anak Baring dari Sarawak, dan wakil pemimpin dari Sabah iaitu Donald Stephen dan juga Datuk Mustafa Datuk Harun. Okey. Baik. Lawatan ini nampaknya konsisten. Apabila November 1962, Tunku Abdul Rahman pula menyusul ke Sarawak dan juga ke Sabah. Dan lawatan telah menyediakan juga satu rombongan di mana Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Ghaffar Baba ke Sarawak dan juga ke Sabah untuk juga tujuan menjelaskan gambaran sebenar tentang usaha perkembangan dan juga penggabungan ini. Okey, dan untuk slot siri lawatan ini, cikgu menyediakan satu penerokaan dan cikgu ingin melihat anak-anak
yang berada di skrin cikgu, okey, dari SMK Bandar Berubani untuk membantu cikgu meneroka satu ruang di mana ianya adalah di luar kotak buku teks. Okey, jom kita lihat apakah penerokaan yang telah dibuat oleh anak-anak murid cikgu di skrin berkaitan dengan siri lawatan yang keempat. Silakan. Ya cikgu, apa yang saya peroleh hasil penerokaan maklumat tentang Dr. Burhanuddin Al-Hilmi untuk membuktikan wujudnya kesepakatan dalam kalangan ahli politik Tanah Melayu tentang gagasan Malaysia ialah sebenarnya pada awalnya cadangan penubuhan Malaysia ditentang kuat oleh Dr. Burhanuddin yang merupakan ahli parlimen pembangkang. Pada ketika itu, pendirian beliau terhadap konsep Melayu Raya iaitu menggabungkan Malaysia dan Indonesia masih kuat. Oleh itu, lawatan penting untuk membuktikan kesepakatan beliau dalam usaha gagasan ini, cikgu. Cikgu, Ya, Amira. Silakan, Amira. saya sambung slot perkataan ini. Ya, silakan, Amira. Saya telah meneroka tentang Ghaffar Baba, cikgu. Oh, okey. Inilah Tun Ghaffar Baba. Allahyarham Tun Ghaffar Baba yang merupakan mantan Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1986 hingga 1993 memainkan peranan yang penting dalam proses pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ketika itu, beliau ialah pegawai penerangan UMNO Malaya. Jasa dan peranan besar Ghaffar Baba ini penduduk Sabah dan Sarawak adalah di dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan perhubungan antara kerajaan negeri Sabah dan Sarawak dengan kerajaan persekutuan. Beliau dianggap sebagai tokoh penstabil politik Malaysia. Oh, tokoh penstabil politik Malaysia, Tun Ghaffar Baba. Okey. Ada lagi, Amira? Dan untuk kedudukan tokoh ini boleh? Ya. Lawatan ini penting dan tunjukkan bagaimana siri dan cenderungnya rakyat Sabah dan Sarawak ke atas sabutan kedudukan Malaysia ini. Oh, tahniah Amira dan tahniah Mawadah kerana membuat satu kajian yang meluas tentang penerokaan dua tokoh politik iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan juga Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah dan apakah kaitan mereka dengan siri lawatan ini. Syabas, tahniah, terima kasih. Okey, baik. 5 markah. Lebih tu Kak Eli. Lebih tu. Ya, okey, Okey. baik. Kita pergi kepada langkah yang kedua. Baik, Baik, langkah yang kedua ialah pembentukan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ataupun JSKM, ya. Dan JSKM ini dia berperanan memberikan kefahaman, ya, memberikan kefahaman dan sokongan, ya, terhadap pembentukan Malaysia. Okey. Dan JSKM ini dipengerusikan oleh Donald Stephen dan ianya juga dikenali sebagai MSCC ataupun Malaysia Solidarity Consultative Committee. Okey, dan ianya berperanan untuk menyediakan satu ruang perbincangan, ya, untuk mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan. Cikgu ada menyediakan juga montaj, boleh cikgu gerakkan di sini? Silakan, cikgu. Ya, okey. Baik, ini adalah antara jawatan kuasa yang cikgu tunjukkan di sini dan anak-anak murid boleh rujuk, ya. Cikgu nak pergi mana ni? Okey, cikgu di sini. Okey, baik, saya kat sini, Okey. ya. Dan kita lihat, ya. Ini adalah, okey, maaf cikgu. Okey, cikgu masih lagi belum Cikgu boleh rapat sikit. Okey, baik. Gitu. Okey, baik. Inilah dia cikgu kongsikan dengan anak-anak murid. Tujuan 6M JSKM, Okey. iaitu tadi, ya, cikgu terangkan, ya, iaitu tujuan 6M iaitu meyakinkan, ya, membincangkan, mendapatkan kata sepakat, mengumpul pandangan, menyebar maklumat serta memupuk aktiviti. Dan inilah tujuan 6M JSKM seperti yang cikgu terangkan di dalam slide, iaitu pembentukan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Okey. Okey, cikgu harap anak-anak murid dapat menguasai tujuan 6M dan dapat menjawab untuk soalan SPM tahun 2021 nanti. Seandainya soalan ini keluar dalam peperiksaan. Okey. Biasa keluar, cikgu? Ini adalah kohort yang pertama anak-anak JSK yang akan menduduki KSSM SPM tahun 2021. Okey, baik. Kita terus kepada referendum. Baik, langkah yang ketiga iaitu pembentukan satu referendum di mana referendum ini berlaku di Singapura. Okey. Dan kita nampak referendum ini berlangsung pada tahun 1962, ya, di mana referendum ini ialah yang menyatakan bentuk pilihan
oleh rakyat Singapura terhadap Malaysia. Baik, bersama ini boleh cikgu gerak Cikgu nak ke mana? ya, cikgu nak Ke ke sana? sini. Baik, boleh. Okey, Silakan baik. cikgu. Cikgu nak tunjukkan dan juga bersama-sama dengan anak-anak murid, cikgu kongsikan papan high impact yang cikgu peroleh daripada arkib pendidikan. Okey, inilah dia ya referendum Singapura yang berlaku pada September 1962. Okey. Baik, untuk slot penerokaan ini cikgu ada lagi penerokaan oleh anak murid cikgu. Silakan anak-anak murid untuk kajian di luar daripada buku teks. Silakan. Cikgu, Ya. Oh, Husnina. Saya- Silakan Husnina. saya akan terangkan dulu apakah maksud referendum ni, cikgu. Silakan ya. Referendum bermaksud penghutang suara untuk mendengar pandangan rakyat, cikgu. Referendum Singapura adalah satu cara untuk meninjau pandangan penduduk Singapura untuk mendapatkan kepastian pendirian rakyat Singapura berhubung penubuhan Malaysia. Dalam penghutang suara ini, rakyat Singapura telah diberi 3 pilihan, cikgu. Iaitu pilihan A, rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat-syarat yang dipersetujui di dalam Kertas Putih November 1961. Pilihan ini mendapat sebanyak 397,626 undi. Pilihan B pula, rakyat bersetuju untuk bergabung tanpa syarat dan kedudukan Singapura akan menjadi seperti negeri-negeri Melayu lain di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Pilihan ini hanya mendapat sebanyak 1,442 undi. Yang terakhir, pilihan C, rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat dan faedah yang hampir sama seperti yang diperoleh wilayah-wilayah Borneo. Pilihan ini mendapat sebanyak 144,077 undi. Oh, terima kasih Hebatlah. ya atas penerokaan kajian di luar daripada kotak buku teks. Okey. Cikgu. Ya. Oh, Abid, silakan Abid. Ada penambahan Abid? Boleh saya tambah hasil penerokaan saya, cikgu? Okey. Okey, kita beri peluang. Silakan Abid. Keputusan referendum 1 November 1962 ini menunjukkan 71% pengundi yang menyokong pembentukan Malaysia dengan memilih syarat A, cikgu. Tepat Abid. Ya, memang betul ya. Pernyataan dan Apa yang inilah saya perolehi daripada sebuah jurnal, Silakan Abid. penganalisis mendakwa sokongan Singapura ini adalah ekoran kejayaan kerajaan PAP di bawah Lee Kuan Yew yang meyakinkan rakyat berhubung dengan 1. Tiada kemungkinan taraf kerakyatan mereka akan dilucutkan dengan penggabungan. Yang kedua, perdagangan antarabangsa Singapura mungkin merosot jika mereka tidak bergabung. Yang ketiga, ancaman komunis akan dapat dibendung dengan jayanya jika Singapura bersetuju dengan penggabungan, cikgu. Bagus Habib. Cikgu sangat berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Habib. Ini menunjukkan satu penerokaan yang sangat jelas dan juga anak-anak murid berkongsi satu pengalaman dengan anak-anak murid yang calon-calon SPM di luar sana. Dan tepat 71% rakyat Singapura telah memilih untuk menyokong dan juga bersatu dengan Malaysia. Baik, cikgu teruskan dulu. Baik. Okey. Cikgu, ini sebelum kita ke slide yang seterusnya, kita nak berehat dulu, boleh cikgu? Oh, okey, baik. Boleh? Okey. Kita kita berehat dulu, minum air dulu, ambil nafas dulu. Okey. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Referendum ialah pungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu isu atau dasar. Pungutan suara rakyat di Singapura berlaku pada bulan Ogos sehingga September 1962.
kembali di Teroka di TV KPM bersama Kak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Rosmini yang berbaju orang kata ada ciri-ciri bendera Malaysia. Okey, hari ini kita akan belajar subjek sejarah berkenaan dengan langkah pembentukan Malaysia. Kita pergi kepada langkah yang keempat iaitu rundingan London. Baik, Cikgu. Baik, silakan. jom kita tengok ya. Rundingan London telah berlaku ya pada November 1961 di mana rundingan ini adalah berhubung ya dengan usaha pembentukan Malaysia yang diadakan di London di antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Kerajaan British. Dan di dalam rundingan ini adalah penting ya kerana mereka kedua-duanya bersetuju ya, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Kerajaan British bersetuju untuk menubuhkan sebuah Suruhanjaya ya, dan Suruhanjaya inilah yang bertujuan untuk meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah. Jom kita tengok video yang disediakan hasil kreativiti anak murid cikgu Abid untuk video Suruhanjaya Kobok. Silakan. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Dengan gaya kepimpinan luar biasa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah memujuk Britain mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan titisan dawat pena tanpa pertumpahan darah. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyambung irama sejarah diplomasi antarabangsa dengan mengumumkan suatu gagasan baharu di antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British Borneo dan Sabah, Brunei dan Sarawak. Gagasan ini kemudiannya dikenali sebagai Melayu Raya dan kemudiannya menjadi Malaysia. Baik, itu dia. Video itu berkenaan dengan apa, Cikgu? Jom kita tengok. Ya, video berkenaan ada dengan langkah yang kelima iaitu pembentukan Suruhanjaya Kobok. Wow. Baik, jom kita lihat. Baik, apakah Suruhanjaya Kobok? Suruhanjaya Kobok ini adalah hasil daripada rundingan di London. Okey. Di mana Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962 di mana ianya terkandung di dalam Suruhanjaya ini wakil-wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan juga Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan Suruhanjaya ini sebenarnya bertujuan ya untuk menyediakan sebuah pelaporan ya, dengan melawat 35 pusat lawatan dan hasil daripada pelaporan ini mereka memperoleh 2/3 daripada penduduk menyokong usaha pembentukan Malaysia ya, penduduk di Sarawak dan juga di Sabah ya. Dan juga Suruhanjaya juga mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini dijadikan sebagai asas perlembagaan persekutuan yang baharu ya, dan juga mencadangkan juga kuasa autonomi ya, dan juga jaminan khas diberi kepada Sarawak dan juga Sabah yang tidak boleh dipindah oleh atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada mana-mana kerajaan negeri Sarawak dan juga Sabah. Okey, baik. Dan untuk slot ini ya Ellie, kita ada jom pilih untuk warna yang cikgu sediakan di dalam wakil ini. Kita akan buka soalan. Okey. Jadi saya kena pilih warna? Ya, Ellie. Okey. Saya... Okey, anak-anak murid di skrin telah bersedia untuk slot. Jom. Siapa yang kena? Okey. Anak-anak murid bersedia ya. Okey, Kak Eli. Ada silakan. Nama topik dia, ada slot dia. Jom siapa yang kena. Ya, jom siapa yang kena. Okey. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey. Jadi saya suka warna emas, warna kuning ni. Oh, okey. Saya pilih ni cikgu ya. Warna kuning ya. Jadi saya kena buka dan baca cikgu. Okey, buka dan tengok ada nama murid yang akan terlibat. Oh, okey. Wow, nama dalam ni adalah saya keluarkan nama Daniel. Okey, Daniel. Okey, silakan Daniel. Baik. Cikgu buka soalan ya. Dengar baik-baik Daniel. Okey, cikgu dah. Sebelum buka soalan, boleh cikgu satu langkah ke kanan sikit? Ke kanan? Yes. Ke depan sikit boleh cikgu. Okey, baik. Okey, silakan cikgu. Baik. Daniel dah bersedia dengar baik-baik soalan cikgu. Okey, cikgu dah mengajar tentang Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Dan cikgu juga mengajar tentang Suruhanjaya Kobok. Terangkan kepada cikgu, apakah perbandingan di antara Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia dan juga Suruhanjaya Kobok. Okey? Boleh cikgu ulang lagi sekali? Boleh cikgu. Apakah peranan dan juga perbandingan ya
antara Jawatan Kuasa Setiausaha Malaysia dan juga Suruhanjaya Kobok. Silakan Daniel. Saya cuba je, cikgu. Jawatan Kuasa Setiausaha Malaysia, JSKM, berperanan untuk meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak yang ragu-ragu dengan usaha dan langkah pembentukan Malaysia. JSKM menyediakan satu ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat dan mengumpul pandangan rakyat Sarawak dan Sabah mengenai rakyat. mengenai pembentukan Malaysia. Manakala Suruhanjaya Kobok pula berperanan menyediakan sebuah laporan jelas tentang persetujuan 2/3 penduduk yang menyokong pembentukan. Selain itu, Suruhanjaya berperanan mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas kepada rakyat Sabah dan Sarawak di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, cikgu, yang baru. Okey, baik. Tahniah syabas kepada Daniel kerana memberikan 2 perbandingan peranan Jawatan Kuasa Setiausaha Malaysia dan juga Suruhanjaya Kobok. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Silakan Kak Eli. Oh, Kak Eli kena pilih lagi dia? Pilih lagi Kak Eli. Okey, saya suka warna merah jambu atau warna ungu. Kak Eli suka warna merah. Merah jambu, cikgu. Jadi, dalam dia nama Afiq Akil. Silakan Afiq. Okey, baik. Dengar cikgu soalannya. Baik. Apakah kepentingan Jawatan Kuasa Setiausaha Malaysia dan Suruhanjaya Kobok? Apakah kepentingan? Silakan Afiq. Saya cuba ya, cikgu. Ya. Kepentingan JSKM ini ditubuhkan untuk menerangkan dengan lebih teliti dan jelas akan konsep negara Malaysia, khususnya kepada rakyat Sabah, Sarawak dan Brunei, cikgu. Hal ini untuk mengurangkan dan mengelakkan salah faham tentang pembentukan Malaysia supaya rancangan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia dapat dipercepatkan, cikgu. Tahniah, syabas. Alhamdulillah. Manakala Suruhanjaya Kobok pula penting bagi memberi kebebasan dan keadilan kepada semua pihak. Hal ini kerana tujuan penubuhan Suruhanjaya ini adalah untuk meninjau pandangan masyarakat penduduk Borneo, negeri Borneo Utara dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia, cikgu. So, itulah jawapan saya tentang JSKM dan Suruhanjaya Kobok dalam pembentukan Malaysia. Ya, tahniah Habib Akil. Mereka mempunyai jawapan yang padat dan juga berdasarkan daripada fakta yang jelas, huraian juga yang mantap. Tahniah syabas. Baik. Soalan yang ketiga, silakan Kak Eli. Okey, yang ketiga Kak Eli. Kak Eli ambil salah satu kad ya. Ya. Bersedia Kak Eli suka warna hijau. Okey, warna hijau kita pilih sampul hijau. Kita tengok siapa yang kena. Baik, kita ada Husnina. Okey, Hus. Okey, terima soalan dari cikgu ya, Hus. Baik, dengar baik-baik ya. Apakah kepentingan muafakat dalam mencapai sesuatu visi? Silakan Hus. Sekali lagi, apakah kepentingan muafakat dalam mencapai visi? Okey, saya cuba ya. Amalan muafakat penting dalam menjayakan sesuatu misi adalah untuk memastikan amalan kesepakatan sentiasa kukuh. Hal demikian kerana dengan amalan kesepakatan ini, negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, isu perpaduan dan keharmonian menjadi agenda utama dalam negara. Maka ia harus dipelihara dengan baik. Tegasnya tanpa pemufakatan, perpaduan yang terjalin di dalam masyarakat akan terhakis. Ya, syabas. Tahniah Husnina, satu jawapan yang menggarapkan soalan kemahiran berfikir aras tingginya dengan cemerlang dengan menggabungkan fakta, huraian, contoh dan inference dengan baik. Tahniah kepada Husnina. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, apa yang kita ada ini Suruhanjaya Kobok. Okey, cikgu boleh tekan, silakan. Okey. Dan kita terus kepada langkah yang terakhir iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Baik.
Pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan adalah langkah terakhir dalam pembentukan Malaysia di mana kerajaan British dan juga Persekutuan Tanah Melayu telah mengumumkan satu penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai JAK dan ianya berlaku pada Ogos 1962 di mana jawatan kuasa ini diwakili oleh kerajaan British kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, wakil-wakilnya wakil daripada kerajaan negeri Sarawak dan juga wakil daripada kerajaan negeri Sabah. Dan penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan ini adalah bertujuan untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan untuk melindungi kepentingan penduduk Sarawak dan juga Sabah. Dan ini adalah wakil daripada Sarawak dan juga wakil daripada Sabah, dan kita nampak pengerusi kepada jawatan kuasa antara kerajaan ini ialah Lord Lansdowne iaitu Menteri Tanah Jajahan, dan juga timbalan pengerusinya ialah Tun Abdul Razak Husin. Boleh cikgu tunjukkan cikgu nak ke kiri? Ya, cikgu nak ke sana. Okey, silakan cikgu. Ya, ini adalah bahan yang cikgu peroleh daripada arkib. Okey. Ada berkenaan dengan langkah ke-6 cikgu ya? Ya, inilah dia jawatan kuasa antara kerajaan yang mengenai Malaysia, di mana jawatan kuasa ini telah ditubuhkan pada 30 Ogos 1962 bagi merundingkan perkara-perkara yang berkaitan dengan penubuhan Malaysia. Dan kita nampak laporan ini adalah merupakan satu pelaporan daripada jawatan kuasa antara kerajaan yang menjadi sendi kepada usaha pembentukan perlembagaan Malaysia. Okey, cikgu. Ya. Sementara kita sambung untuk kita punya pembelajaran selepas ini, kita nak berehat dulu cikgu? Okey. Boleh? Ya. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda? JSKM dipengerusikan oleh Donald Stephen dari Parti UNCO Sabah. JSKM turut dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM, dan mesyuaratnya diadakan 4 kali iaitu di Jas Hilton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Rosmini berkenaan dengan subjek sejarah, iaitu topiknya langkah pembentukan Malaysia. Tadi kita cerita tentang penubuhan kobalt. Sekarang ini kita nak sambung kepada langkah yang ke-6. Silakan cikgu. Ya, langkah yang terakhir yang tadi cikgu dah terangkan iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Cikgu teruskan kepada wakil-wakil yang cikgu dah terangkan tadi, wakil Sabah dan juga wakil Sarawak, termasuklah wakil daripada kerajaan British dan juga kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Iaitu hasil daripada pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan itu terbentuk 5 jawatan kuasa kecil, iaitu Perlembagaan Kewangan Perkhidmatan Awam, Perundangan dan Kehakiman serta Organisasi Jabatan. Dan daripada usul jawatan kuasa antara kerajaan inilah yang membawa kepada wujudnya 18 perkara Sarawak dan juga 20 perkara Sabah. Ya. Dan kita lihat usul-usul yang dikemukakan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Antara usulnya ialah Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak. Kemudian usul yang kedua, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, namun bahasa Inggeris juga sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan juga di Sabah. Usul yang ketiga, sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan kerajaan persekutuan, kecuali Sabah dan Sarawak yang kekal di bawah kuasa kerajaan negeri sehinggalah pindaan dibuat oleh majlis negeri mereka. Wow. Dan peruntukan jumlah kerusi dalam Parlimen Malaysia diperuntukkan sebanyak 24 kerusi di Sarawak, 16 kerusi di Sabah dan 15 kerusi di Singapura. Dan kuasa immigration terletak di bawah kuasa kerajaan persekutuan, namun Sabah dan Sarawak diberikan kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresinya. Okey. Baik. Nampaknya daripada pengajaran yang telah cikgu mula daripada langkah yang pertama sehingga langkah yang ke-6,
cikgu ingin meminta anak-anak murid cikgu sekiranya ada soalan. Silakan. Okey, silakan. Cikgu, boleh saya bertanya? Ya, silakan Daniel. Silakan Daniel. Cikgu, saya nak bertanya, apakah keistimewaan Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wang Pauni sehingga mereka dilantik sebagai ahli Suruhanjaya Kobot, cikgu? Satu soalan yang sungguh mencabar daripada Daniel. Ya, betul. Baik, Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i, Tun Muhammad Ghazali Syafi'i dan juga Tan Sri Wong Pauni, kenapakah mereka kedua-duanya dilantik sebagai ahli Suruhanjaya Kobot? Terima kasih. Baik, kita nampak Tun Muhammad Ghazali Syafi'i adalah merupakan seorang yang hebat yang dilantik oleh Yang Teramat Mulia Tengku untuk menganggotai satu pegawai disebut sebagai urusan pembentukan jawatan kuasa dalam membina, jawatan kuasa kerja membina Malaysia yang boleh diterima oleh umum. Dan kita lihat latar belakang Tun Muhammad Ghazali Syafi'i yang hebat dalam bidang perundangan dan juga perhubungan antarabangsa kerana beliau adalah lulusan daripada University of Wales di England dan juga ijazah dalam hubungan antarabangsa dari London Economics of School. Dan inilah yang membolehkan kenapa dua negarawan ini bersama dengan Datuk Tan Sri Wong Pauni. Manakala Wong Pauni pula, beliau ialah merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang yang pertama, di mana Ketua Menteri Pulau Pinang yang pertama ini diberi mandat untuk menganggotai Suruhanjaya yang hebat ini kerana Wang Pauni ini adalah merupakan ahli dalam MCA dan pada masa itu bekerjasama dengan Parti Perikatan, dan inilah yang membolehkan Tan Sri Wong Pauni melibatkan diri dalam Suruhanjaya Kobot. Di samping itu juga Wong Pauni mempunyai latar belakang penguasaan bahasa Inggerisnya yang hebat juga. Kerana beliau adalah merupakan bekas seorang guru di St. Mary English School di Pulau Pinang, St. Mary Missionary School di Pulau Pinang. Baik, okey, cikgu. Baik, ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, silakan. Sebelum kita berakhir siaran, cikgu beri peluang untuk soalan yang kedua, silakan. Cikgu, saya ingin bertanya, cikgu. Silakan Mawadah. Jawatan kuasa antara kerajaan telah mengusulkan bahawa Parlimen akan memperuntukkan 24 kursi Parlimen bagi Sarawak, 16 kursi untuk Sabah dan 15 kursi untuk Singapura. Kenapa bilangan kursinya berbeza, cikgu? Okey, terima kasih Mawadah. Dia bertanya tentang perbezaan sebab tadi saya nyatakan tadi. Baik, perbezaan kerusi ini adalah merupakan urusan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu di mana ianya di bawah perkara 113 Ceraian 2 peruntukan ke atas Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana pentadbiran sesuatu kawasan parlimen itu adalah berdasarkan kepada nisbah, iaitu nisbah wakil rakyat, nisbah penduduk dan juga keluasan kawasan. Itu saja jawapannya. Okey. Baik, cikgu rasa kita sudah menghabis menjurus kepada penerokaan dan juga kita dah memberi peluang kepada anak-anak murid untuk bersoal jawab dan juga bertanya. Dan cikgu pun dah berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh anak-anak murid cikgu. Jadi markah berapa ni boleh bagi diorang ni? Markah penuh sebenarnya. Kak Eli tanya anak-anak murid. Baik, cikgu mintalah anak-anak murid untuk merumuskan. Boleh cikgu. Okey, baik. Silakan. Di samping itu boleh cikgu pergi ke sana. Silakan cikgu. Baik. Okey, silakan untuk rumusan pengajaran yang cikgu akan ajar yang telah cikgu ajar hari ini. Silakan. Silakan. Siapa yang akan buat rumusan? Saya nak rumuskan boleh, cikgu? Okey, silakan Amira. Setelah memahami apa yang cikgu ajar hari ini tentang 6 langkah pembentukan Malaysia, saya akan rumuskan sedikit 6 langkah tersebut. Langkah pembentukan Malaysia yang pertama ialah Kedaulatan. Yang kedua, pembentukan Jawatan Kuasa Setiausaha Malaysia JSAM. Diikuti dengan langkah yang ketiga, referendum Singapura. Langkah yang keempat, rundingan London. Langkah yang kelima, Suruhanjaya Kobot. Dan langkah yang terakhir ialah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan JAK. Jadi itulah 6 langkah pembentukan Malaysia semua. Alright, terima kasih Amira. Okey, cikgu sendiri boleh rumuskan secara ringkas, cikgu. Okey, baik. Nampaknya pelbagai langkah telah diambil bagi merealisasikan pembentukan Malaysia ini. Dan langkah ini melibatkan semua pihak
pihak pemimpin maupun rakyat ya. Dan maka ini kita sebagai rakyat Malaysia, marilah kita tunjukkan sikap toleransi ya. Dan kita perlu terus mewarisi ya. Generasi muda harus menghargai ketokohan pemimpin terdahulu dan inilah masanya untuk menunjukkan kesetiaan anda kepada raja dan negara dan juga kepada pemimpin dan juga negara yang kita cintai ini. Cikgu sudahi kelas kita PDP kita pada hari ini dengan satu video yang telah dikreativitikan oleh anak murid cikgu, iaitu Amira Safia sebagai hadiah kepada anak-anak di calon-calon SPM tahun 2021 tentang Malaysiaku Bumi Sejahtera. Silakan. Okey, kita akan saksikan video itu sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita nak ucap terima kasih banyak Cikgu Rosmini dan juga murid-murid dalam talian yang sama-sama teroka dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Itu sahaja pembelajaran kita dan penerokaan kita untuk subjek sejarah, topik langkah pembentukan Malaysia. Dan selepas ini kita juga akan belajar subjek sejarah dan pendidikan seni visual untuk topik Jatanegara. Jadi kita akhiri kita punya penerokaan dengan video yang telah disediakan. Jumpa kejap lagi. Okey, bye. Didik TV KPM